Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Kita dapat sambung lagi sesi yang ketiga. Iaitu tajuk dia muka surat 6. Kemujizatan Al-Quran adalah bukti benar kerasulan Nabi SAW. Maknanya masih lagi kita di bawah tajuk kepentingan mengetahui ilmu I'jazul Quran. Seperti mana yang telah kita sebut kemarin, Al-Quran itu kalam Allah. Dan bila kalam Allah, pasti dia mempunyai sudut-sudut kemujizatan, di mana kalam Allah adalah mulukul kalam. Allah Ta'ala itu raja kepada sekalian makhluk, maka kata-kata Allah Ta'ala itu adalah kata-kata yang mengatasi semua kata-kata yang lain. Jadi selalu disebutkan bahawa kalam kepada Malik, kalam kepada Allah adalah raja kepada segala kalam. Qaf wal kitabil wal Quranil Majid. Demi Quran dan Al-Majid, ia mempunyai kedudukan yang mulia, ia mempunyai kedudukan yang agung. Ini Allah SWT bersumpah dengan Al-Quran yang tinggi, yang agung kedudukannya itu, kerana ia adalah kalam Allah. Itu yang telah kita bincang kemarin. Bila kita beriman kepada Allah SWT, salah satu daripada tuntutan dia, kita hendaklah mengakui bahawa Al-Quran itu adalah benar sebagai kalam Allah. Selepas daripada beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kerana Rasul itu adalah orang yang Allah SWT pilih untuk menyampaikan wahyu. Dan Nabi SAW itu adalah orang yang benar. Dan Nabi itu mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Maknanya tidak pernah Nabi mendakwa bahawa Al-Quran itu daripada kata-katanya. Dan selalu Nabi kata, Qul innama uhiya ilai, diwahyukan kepada aku diwahyukan. Maknanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Nabi tidak kata ini apa yang aku katakan, ini apa yang aku tuliskan, ini apa yang aku katakan. Tapi hal lebih tepatnya, ayat tu ayat mukjizat. Berkatalah mereka secara mengejek. Maknanya mereka tu mendesak Nabi SAW supaya dibawakan bukti mukjizat hissi, mukjizat maddi. Tetapi Nabi tidak turut erat, tidak melayani tuntutan dan kerenah mereka. Mereka kata, mengapa engkau tidak bersusah payah membuat sendiri akan ayat itu? Maknanya kalau kata ayat itu adalah ayat Al-Quran, kamu boleh mengemukakan sesuka hati kamu. Jadi dia mahu minta ayat yang lain. Jadi biasanya kafir Quraisy ni, dia macam-macam permintaan mereka. Mereka minta supaya kalau kata ayat Al-Quran tu, mengapa ayat-ayat mari tu mencela Tuhan-Tuhan kami? Mengapa tidak kemukakan kepada kami ayat yang memuji berhala-berhala kita ni? Ayat yang membenarkan supaya kita satu hari sembah berhala kami, satu hari sembah Allah. Jadi mereka menuntut ada ayat seperti itu. Dan bila Nabi SAW tidak melayani kerana mereka berkata, mengapa engkau tidak bersusah payah membuat sendiri akan ayat itu? Kamu pilih, kamu tulis.
Maka Nabi SAW diarah supaya kata, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Katakanlah, aku ni diperintah supaya mengikuti. Katakanlah, sebenarnya aku ni mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhan aku. Maknanya Nabi itu sendiri tidak pernah membuat pengakuan bahawa ayat yang dia baca itu adalah ayat dia sendiri, tetapi Nabi mengatakan bahawa dia hanya ikut apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Maknanya Nabi tidak pernah mendakwa Quran itu daripada kata-katanya, tetapi Nabi kata, aku ikut wahyu dari Allah untuk aku. Hadza basairu min rabbikum. Bila kata aku ikut wahyu dari Allah Ta'ala Tuhan aku, dan mengapa perlu aku ikut dan aku mengajak kamu supaya ikut, kerana Al-Quran itu adalah hadza basairu min rabbikum. Al-Quran itu adalah panduan-panduan, keterangan-keterangan yang datang dari Tuhan kamu, dan sebagai hidayah, petunjuk, pedoman, dan sebagai rahmat. Maknanya kamu akan mendapat kurniaan, keberkatan di dunia dan juga rahmat di akhirat. Liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman. Maknanya aku mengajak kamu ni kepada Al-Quran seperti mana aku ikut Al-Quran, kerana Al-Quran itu sudah cukup sebagai bukti keterangan yang nyata bagi dari Allah. Ia adalah hidayah, pedoman untuk kehidupan dunia. Dan bila mana ikut pedoman bila mana duduk atas dunia dengan pedoman daripada Allah SWT, maka akan mendapat rahmat dunia dan akhirat, dengan syarat beriman dengan Allah dan beriman dengan Al-Quran ini. Jadi dalam ayat ni Allah SWT menyatakan kedegilan, sikap degil kaum musyrikin dan cadangan mereka supaya didatangkan mukjizat yang lain ataupun ayat dalam bentuk yang lain. Mereka menuntut daripada Rasulullah SAW supaya membawakan tanda kebenaran yang diciptakan sendiri oleh baginda. Lalu Allah memerintah baginda supaya memberitahu kepada mereka bahawa baginda hanya mengikuti wahyu dan Allah menurunkan wahyunya sebagai panduan dan bukti kebenaran, iaitu kemujizatan yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan perkara yang sama juga Allah SWT menyebut kepada kita ni berkenaan dengan perkara ni, itu kita boleh tengok dalam surah Al-Ankabut, awal juzuk 21, muka surat 402. Kalau ada Quran kita boleh buka lah, iaitu ayat 50 dan ayat 51. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Mereka tu, maknanya golongan musyrikin, telah berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jenis ayat lagu ni biasa disebutkan sebagai ayat iktirahat, cadangan orang kafir. Jadi mereka ni kalau bahasa Kelantan kata ngatu, kerana macam-macam songai dia tu, ngatu, maknanya nak gini ayat. Dalam ayat Nabi tu kena mari dengan gini-gini. Nabi hendaklah di kalangan malaikat, bersama dengan Nabi tu ada malaikat ke, Nabi tu sendiri malaikat ke, macam-macam cadangan yang dikemukakan oleh orang-orang kafir yang menentang. Kalau boleh mereka nak ia menjadi Nabi tu orang kaya. Itu cadangan-cadangan mereka. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada Nabi supaya jangan mengendahkan permintaan mereka, jangan dilayan kerana mereka itu. Maka Allah Ta'ala mengarahkan, wahai Muhammad, jawablah, sesungguhnya
Mukjizat-mukjizat itu maknanya urusan menentukan apakah mukjizat yang patut diturunkan itu adalah milik Allah SWT. Dan Nabi SAW menyatakan tugas dia sebagai pemberi amaran. Aku hanyalah sebagai seorang rasul yang memberi amaran yang jelas nyata. Itu bahagia aku. Bahagia menentukan bukti mukjizat untuk kamu tu, itu adalah kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak aku. Tugas aku hanyalah menyampaikan amaran. Jadi Allah SWT menegur, mencela mereka itu dengan Allah Ta'ala kata awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka itu bahawa kami telah menurunkan Al-Quran itu yang dibacakan kepada mereka? Tak cukup kah? Maknanya sebenarnya telah cukup, sudah cukup. Maknanya dari segi makna, dari segi lafaz, dari segi keindahan bahasa tu mereka sendiri mengakui. Dan dalam sirah menyebut bahawa ketika Nabi SAW membaca Al-Quran pada waktu malam itu dalam sembahyang tahajud, dia mari ni Abu Jahal, Walid bin Mughirah mari dengar, mari dengar Nabi. Jadi mari dengar pada waktu malam tu. Tak ada siapa tahu. Bila sudah Nabi SAW sembahyang subuh tu, cerah tu baru nampak berigak, parut. Abu Jahal kata kepada Walid bin Mughirah, "Balah awak kerja lagu ni." Mana dia mari tak apa. Dia mari tak apa. Tapi bila parut berigak dengan Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah ni ayah kepada Khalid Al-Walid lah, orang kaya yang terkenal. Dan kalau kita baca dalam surah Al-Qalam tu, wala tuti' kulla hallafin mahin, itu merujuk kepada Walid bin Mughirah. Jadi Abu Jahal kata pada Walid bin Mughirah, "Bawa awak kerja lagu ni." Sebab kita ni, kamu semua ni orang-orang yang berpengaruh. Kalaulah orang bawa kita tahu kita mari dengar Muhammad baca Quran ni, mereka kata betul Muhammad bawa tu. Sebab itulah Abu Jahal memerintah kepada Walid ni supaya fikir macam mana kita nak kata gapo ni, biar ada satu alasan yang kukuh tentang Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad ni. Kita nak nafikan ia kalam daripada Allah Ta'ala, tapi kita kena ada satu alasan yang kukuh. Innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Ayat itulah dari surah Al-Muddathir. Walid bin Mughirah ni fikir dia kata, in hadza illa sihrun yu'sa. Ini adalah sihir yang membuka. Maknanya setara kita ni terpedaya, terpukau, terpesona dengan bacaan Al-Quran, ini tidak lain adalah kerana sifat kalam itu, sifat apa yang dibaca oleh Muhammad itu sihir. Jadi dia boleh satu kesimpulan, sihir ni tak lagi dah. Sebab kita sendiri terpukau. Jadi sebenarnya itu adalah kerana kesombongan. Jadi Allah Ta'ala kata, tidakkah cukup? Maknanya memang cukup. Itu balaghah dia. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup? Itu pertanyaan dalam bentuk bantahan, dengan arti memang cukup untuk kamu itu Al-Quran sebagai bukti mukjizat yang mendorong kamu supaya beriman kepada Allah Ta'ala, setelah mana kamu mendapat pengajaran, mendapat zikra, mendapat pelajaran, pengajaran daripada kitab yang dibacakan tadi. Cuma akan mendapat rahmat dan pengajaran tadi kalau orang tu beriman kepada Allah. Mana dia kena buai dulu segala sembahan-sembahan berhala, lalu dia beriman kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah, terima kebenaran Nabi, barulah mereka mendapat rahmat daripada wahyu Al-Quran itu. Maknanya di sini Al-Quran itu memang dari Allah SWT, dan Nabi itu sendiri mengatakan ini adalah wahyu Allah, bukan ayat aku. Itu menunjukkan bahawa kemujizatan Al-Quran itu adalah bukti bahawa Nabi itu benar. Kalau Nabi itu kata Quran yang aku tulis, aku fikir idea daripada aku,
tak ada seorang pun daripada kafir Quraisy akan percaya, dan mereka tu akan kata, macam mana kamu hok duduk bersama dengan kami ni, kamu anak yatim, kamu pernah mengembala kambing, kamu sibuk nego, tiba-tiba menjadi ahli sastra. Jadi tak ada siapa apa akan percaya. Tetapi bila Nabi kata ini adalah wahyu dari Allah, maka itu adalah satu kenyataan yang jujur dan benar daripada Nabi SAW. Maknanya Nabi tidak ada kepentingan. Kadang-kadang orang ni dia plagiat kan, dia ambil idea tu, idea ni, dia kata ni idea dia, padahal dia copy paste, dia plagiat. Dia ambil idea orang lalu dia mengaku itu adalah idea dia. Kemudian tajuk berikut ni, Al-Quran membuktikan keutamaan Islam. Maknanya penting kepada kita mempelajari ilmu Ijazul Quran ini, kerana Ijazul Al-Quran ini dapat menjelaskan kepada kita dengan jelas bahawa Islam itu adalah agama yang paling utama, agama yang semulia-mulia agama. Ini dia panggil satu perkara yang panggil Fadlul Islam, kelebihan Islam. Dan sekarang ni dia sudah ada dah kitab-kitab, dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Arab tu memanglah kelebihan Islam. Maknanya di antara benda-benda yang perlu diketahui oleh seorang Muslim itu, dia kena tahu kelebihan Islam. Islam itu lebih apa? Sebab apa kita masuk Islam? Islam itu lebih daripada agama lain sebab apa? Ini lanjutan daripada kita, ataupun asas sebelum daripada kita mempelajari ilmu perbandingan agama. Jadi kita kena tahu kelebihan Islam. Jadi kelebihan Islam ni secara ringkas terlebih dahulu, itu lebih Islam ni kerana sumber dia. Maknanya Islam itu mari daripada Allah. Islam itu adalah agama yang Allah Ta'ala akui. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah Ta'ala kenal, agama yang Allah Ta'ala sempurnakan. Kita baca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min. Siapa-siapa yang cari selain daripada Islam tidak diterima daripadanya. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah Ta'ala akui, agama di sisi dia adalah agama Islam. Jadi itu lebihnya Islam. Islam ni mari dari Allah Ta'ala. Dan bila kata Islam sebagai agama, sebagai din itu dengan makna peraturan, maka peraturan itu mestilah tercatat dalam kitab suci, dan memang menjadi asas kepada mana-mana agama, mana-mana kepercayaan. Hatta pahaman-pahaman politik pun dia mesti ada buku panduan. Tak boleh lari dah. Kita beli mesin basuh pun ada buku yang menjadi panduan kepada kita. Jadi agama yang menentukan keselamatan kita dunia dan akhirat ni, agama tu sendiri mestilah mempunyai buku, mempunyai rujukan asas dia. Sebuah negara dia ada perlembagaan dia. Jadi bila kata Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah SWT, dan Allah Ta'ala mengakui hanya Islam sebagai agama yang benar, maka semestinya rujukan kepada Islam itu sendiri adalah satu yang tidak dapat dicabar. Oleh kerana agama itu di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam, sumbernya itu dalam Al-Quran. Jadi tak mungkin agama yang lebih, agama yang diakui oleh Allah SWT dalam keadaan kitab rujukan dia itu adalah kitab yang boleh ditiru, boleh dipertikai, boleh ditokok tambah. Itu mustahil. Maka sebab itulah bila Allah Ta'ala menghendaki bahawa Islam itu adalah agama yang terakhir, agama yang sempurna, maka sumber kepada agama ni itu Al-Quran adalah selain daripada ia terpelihara daripada tokok tambah, ia juga tidak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia. Itu kehendak Allah SWT. Bila begitu,
Bila Allah Ta'ala menghendaki Islam ini agama terakhir, yang ini tidak ada lagi Nabi sesudah daripada baginda, maka itu menunjukkan bahawa mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat khalidah, mukjizat yang abadi, berkekalan. Al-Quran membuktikan keutamaan Islam. Maknanya Al-Quran itu terpelihara, Al-Quran itu tidak dapat ditandingi, maka itu menjelaskan kepada kita bahawa Islam itu adalah agama yang paling utama di sisi Allah Ta'ala dan diakui oleh manusia. Di samping itu Al-Quran membuktikan keutamaan Islam mengatasi agama yang lain di dunia ini. Mana-mana agama, sama ada agama yang telah ada sebelum daripada Islam, seperti Yahudi, Kristian, Majusi, Buddha, Hindu, dia ada dah sebelum daripada Islam. Ataupun orang yang nak cipta agama lepas daripada Islam ni tidak dapat mendandingi Islam. Jadi ada macam-macam agama lah ni. Agama seperti agama Sikh. Agama yang ada lepas pada Islam ni boleh dikatakan agama jamuk, agama rojong. Dia campur habis. Ambil Hindu sikit, ambil Islam sikit, ambil tu sikit. Siapalah sekarang ni dipanggil New Age Movement, gerakan agama baru. Gerakan agama baru ni dia macam-macam campuran agama tu. Terah dia nak ambil spiritual, kerohanian. Kerohanian dari segi macam-macam lah dia campur. Falsafah dalam Buddha dia ambil meditasi, yoga, dia ambil kepercayaan kita ni boleh menyerak tenaga. Tantrik dia panggil. Kita boleh menyerak tenaga daripada alam semesta ni. Alam semesta ni dia boleh mempengaruhi kita. Tu dia panggil agama bentuk baru. Kononnya nak menyelesaikan masalah manusia sekarang ni ia terlalu mengejar kebendaan, sehingga mereka tu berada dalam keadaan stres, gelisah, pusing, tertekan, kecewa. Jadi satu-satunya jalan bagi mereka adalah spiritual. Jadi dia kutip habislah kerohanian yang ada dalam agama Buddha, Kristian, Yahudi. Dia ada belakang ni. Orang panggil tasawuf tu. Tasawuf Buddha pun ada, tasawuf Hindu pun ada. Tapi masalahnya manusia ni dia tak say satu tasawuf yang murni, itu Islam tu sendiri. Itu masalahnya. Jadi Islam itu mengatasi semua agama yang lain. Kerana Islam adalah agama terakhir yang menjadi penutup kepada semua agama samawi. Agama samawi ini agama mari daripada langit, mana agama yang berasaskan kepada wahyu, seperti agama Yahudi dan Kristian. Jadi bila mari Islam tu sudah tamat tempoh agama Yahudi, sudah tamat tempoh agama Kristian. Sebab itulah berkenaan dengan kitab Taurat dan Injil ni Allah Ta'ala kata min qablu hudan linnas. Min qablu hudan linnas. Di awal surah Ali Imran tu, sebelum ni memang Taurat dan Injil menjadi hidayah kepada manusia, tapi sekarang tidak. Sekarang ni Taurat dan Injil tidak lagi menjadi hidayah, tetapi yang menjadi hidayah adalah kitab Furqan, Al-Quran. Itu yang kita baca di awal surah Ali Imran. Oleh itu mukjizat Al-Quran adalah mukjizat abadi yang menyokong dan menguatkan Islam, membuktikan kebenaran Islam sehingga berlaku kiamat. Tidak ada sebarang alasan dan keuzuran bagi mereka yang menolak agama ni. Maknanya kalau orang tu kata kita tak boleh ikut Islam sebab apa? Sebab apa? Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti Islam kerana Al-Quran tu ada, terbukti. Dan macam-macam usaha untuk meragukan Al-Quran tidak berjaya. Dan Quran tu sendiri sebagai sumber agama ni, penafsiran kepada Quran tu sendiri banyak. Dia kita kata satu undang-undang tu dia ada tulis syarah pada undang-undang. Syarah pada undang-undang. Dia mesti ada ulasan. Dia mesti ada keterangan-keterangan, huraian syarah kepada satu kitab. Perlembagaan mana-mana perlembagaan dia mesti ada syarah. Dan syarah kepada Al-Quran yang kita panggil kitab tafsir ni sangat banyak. Yang menjelaskan maksud kalam Allah tadi, sehingga tidak ada kesebaran kesamaran
untuk memahami Al-Quran. Dan diterjemah kepada beberapa bahasa. Semua bahasa atas dunia ni memang ada terjemah Al-Quran. Ada berapa ratus bahasa ada atas dunia ni, ada belaka terjemahan Al-Quran dalam bahasa masing-masing. Dan kadang-kadang dalam satu bahasa sahaja sudah ada berapa terjemahan. Bahasa Melayu kita ni berapa, bahasa Inggeris berapa ada, bahasa Urdu berapa terjemah Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah SWT, terpelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga itu menunjukkan kepada kita lebihnya Al-Quran secara otomatik, lebihnya Islam itu. Sebab rujukan kepada agama ni kekal terpelihara sampai ke hari akhirat. Jadi sekarang ni tidak ada sebagai alasan kepada manusia untuk tidak beriman dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab ketulinan Al-Quran itu terjaga, dijamin sendiri oleh Allah SWT dan terbukti benar. Ibnu Ashur berkata, ini ulama tafsir di Tunis. Ibnu Ashur berkata, Islam adalah agama yang paling mulia kerana mukjizatnya adalah Al-Quran. Ia merupakan mukjizat yang dapat difahami oleh akal. Maknanya manusia ni boleh faham Al-Quran bila mana manusia itu mempunyai akal yang sejahtera. Dia berbeza dengan setengah daripada agama lain. Setengah daripada agama lain tu akal tu memang menyalahi agama tersebut. Pemikiran akal tu tidak dia sentiasa dianggap bercanggah dengan agama. Itu dalam agama lain. Dalam agama lain mereka bimbang, cerdik pandai ni mempersoalkan benda-benda yang terdapat dalam agama tersebut. Sebab bagi mereka ada pertentangan di antara akal manusia dan agama. Sebab dia kira agama ni warisan nenek moyang. Benda tu benda tradisi. Benda tu benda yang bersifat dogmatik. Bersifat dogmatik maknanya kita kena terima sebagai satu doktrin, sebagai satu kepercayaan dan tidak boleh dipersoalkan. Itu makna agama yang ada pada setengah daripada agama, iaitu dogmatik. Mana kita kena terima, pejam mata, telai bulat-bulat. Mana tak boleh kunyah. Dah. Kalau kita tebing sahur dah, makan telai, dah lekak, dah rebel, tak boleh buat apa dah. Jadi agama kita ni, agama yang dapat difahami oleh akal, Al-Quran itu dapat difahami oleh akal dan Al-Quran itu dapat difahami oleh akal, dan Al-Quran itu sendiri mengajar kita supaya guna akal. Quran itu suruh kita mikir. Afala ta'qilun. Banyak ayat-ayat la'allakum ta'qilun, supaya kamu berfikir, mudah-mudahan kamu berfikir, guna akal. Ulul albab, kita jumpa istilah ulul albab. Istilah apa lagi? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Itu maknanya pengajaran daripada Al-Quran itu benar-benar menjadi pelajaran kepada orang yang ada hati. Ada hati sebab hati ni tempat berfikir. Maknanya Quran tu sendiri ajar kepada kita guna akal. Berbeza dengan agama lain, dia kata benda ni kita buat je, jangan ditanya. Quran tidak. Quran ni kita boleh tanya, mengapa Allah Ta'ala suruh kita beribadat kepada dia. Dah. Jadi itu dia panggil istilah syukrul mun'im, berterima kasih kepada pemberi nikmat. Ibadat tu adalah cara kita menyatakan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang telah memberi sekian banyak nikmat kepada kita, maka kita kena berterima kasih. Cara berterima kasih adalah beribadat. Jadi bila ditanya kepada kita, mengapa perlu kita beribadat kepada Allah SWT, maknanya boleh tanya, apa ibadat, apa semaya, apa puasa, apa buat haji. Dah. Jadi semua ni dapat dijawab oleh akal, dapat dijawab oleh fitrah. Sebab agama kita adalah agama fitrah. Mana diakui. Akal boleh menerima, akal tidak dapat mempersoalkan. Sebab itulah dalam pengajian
dalam pengajian syariat ni ataupun dalam pengajian hadis ni, dia ada hikmatut tasyri', rahsia di sebalik hukum syarak. Mengapa kita berwuduk, mengapa kita tayammum, mengapa kita perlu berpuasa, semua tu ada jawapan. Sama ada Al-Quran tu sendiri sebut sebab tadi, dan sebab tu boleh diterima akal, ataupun Quran tidak sebut tetapi kita boleh fikir hikmah dia. Mengapa Al-Quran melarang kita daripada riba, daripada arak, semua tu ada bersebab, boleh difikir. Jadi bagi agama lain, pertentangan di antara agama dan akal itu satu masalah besar kepada mereka. Sebab itulah zaman kegelapan orang putih dulu, dia ada pertembungan antara gereja dengan sains. Dah. Habis ahli sains itu dibunuh oleh pokok gereja. Sebab ahli sains ini berjaya menunjukkan kepada mereka bukti-bukti, fakta-fakta sains. Dan benda tu banyak bercanggah dengan pendapat gereja. Yang mana gereja tu, padri-padri itu dianggap sebagai mewakili gereja, mewakili agama Kristian. Bila mana ahli sains tadi berbeza pendapat dengan pihak gereja, maka ahli sains tadi dibunuh. Dibunuh. Tetapi kita ni dalam Islam ni tak ada persoalan akal tu boleh menggugat agama, tak ada. Sebab apa? Sebab apa yang dibawa oleh agama, boleh apa yang dibawa oleh Al-Quran itu benda yang dapat disambung oleh akal manusia. Sebab itulah Ibnul Qayyim kata, tidak ada satu perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran melainkan akal akan kata, oh molek Quran suruh. Mana selain tidak ada satu larangan yang dilarang oleh Al-Quran melainkan akal kata, oh memang patut lagi. Kalau Al-Quran lagi daripada berzina, daripada mencuri, daripada merampok, daripada menuduh orang lain melakukan kejahatan. Jadi semua tu akal boleh terima. Zina menyebabkan rosak keturunan, menjatuhkan maruah. Mencuri itu maknanya menzalimi, menceroboh hak orang lain. Jadi semua tu kena dengan akal. Jadi itu kata Ibnu Ashur, pada mukjizat yang dapat difahami oleh akal. Boleh difahami dengan akal. Mana dari segi satu lagi aspek yang kita akan baca nanti, Al-Quran itu dapat dinikmati oleh cita rasa kita, zauq kita. Mana kita boleh menikmati. Macam setengah kita ni, kalau boleh tak imam tarawih hak sedap kak, kalau boleh nak Mekah tu, kalau hak baca tak sedap tak say, dia nak jenis hak supaya tak imam Mekah, nak lagu tu belaka sejik-sejik dah. Sebab apa? Sebab bila orang tu kena molek baca Quran dengan lagu dia, dia tak faham pun tak apa, golek kepala, sedap dia kata, tak puas, tak ngatuk sembahyang tarawih. Maknanya Quran itu bila dibaca, seseorang itu dapat menikmati. Seperti kita lah dengar lagu Hindustan, tak faham, tapi sedap. Quran itu lebih daripada itu lagi. Semua manusia di sepanjang zaman mampu memahami kemukjizatan Al-Quran. Tidak ada masalah kepada mereka untuk memahami kemukjizatan Al-Quran. Agama ini suci daripada semua kecacatan pada akidah dan tingkah laku. Maknanya agama ni bila sebut tentang akidah, tentang adanya syurga, adanya neraka, akidah tentang Allah SWT, akidah tentang malaikat, itu semua akidah yang jelas dan sempurna dan dapat diterima oleh akal manusia. Macam contoh, dalam Quran kata itu biasanya nikmat-nikmat tentang dalam syurga ni, biasanya bila Allah Ta'ala sebut nikmat dalam syurga tu, mana kalau kita tengok lah ni betul, terbukti, terbukti benar. Iaitu dari segi mana manusia ni bila kata kepada mereka tempat tidur mereka tu memancar air,
nikmat dari syurga. Tempat mereka berbaring tu, tempat mereka bersandar tu ada air. Ya. Apa saja yang mereka nak, mereka berhajat tu ada selalu. Bukti macam sambil ni lah. Kita nak pakai, ambil telefon, tekan Grab Food, tak ada setengah jam siapa. Maknanya bukti adanya syurga tu adalah berdasarkan kepada keinginan diri kita sendiri. Apa yang kita nak benda tu ada depan dengan mudah. Jadi benda-benda lagu ni dia akan hanya wujud di syurga dalam bentuk yang lebih sempurna. Telitah je, telitah nak pakai air kecil ada dah, mari golek dah. Kalau learning dah kena buka telefon dulu dah, kena ada PT dulu, baru boleh order. Lepas tu kena tunggu pula. Tapi kuku mana pun keinginan tu, keinginan yang ada dalam diri manusia tentang satu kesenangan, tentang satu kenikmatan itu adalah bukti bahawa manusia tu meyakini, mengakui adanya akhirat. Macam kata ada hari pembalasan, ada hari pembalasan, ada soal, ada hisab. Itu kerana dalam diri kita ni ada nafsul lawamah, ada nafsul lawamah. Yang mana nafsul lawamah ni dia mencela manusia yang tidak buat benda baik, dan mencela manusia kerana buat benda jahat. Jadi manusia tu sendiri sebelum Allah Ta'ala soal dia di akhirat, dia sendiri tak kata mencela diri dia, apa orang tak buat ni, ataupun dia mari menyesal, oh kalau aku gini. Maknanya dia menghukum diri dia dengan dia mencela diri dia. Jadi bila seseorang itu mencela diri dia, dia bertanya tentang diri dia, itu membuktikan bahawa di akhirat nanti akan ada soalan-soalan lagu tu juga, yang mana itu akan ditanya oleh Allah SWT sendiri. Ia terpelihara, yakni Al-Quran terpelihara dari mensabitkan bagi Allah apa yang tidak layak dengan keagungannya. Maknanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang sifat Allah Ta'ala, semua tu layak dengan dia. Dia tidak macam yang dibaca dalam kitab-kitab agama terdahulu, bahawa mereka kata Tuhan ni bakin, Tuhan ni gedabel, Tuhan ni menyesal tak apa dia buat. Itu bila kita baca dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, Injil, yang mana ia telah diseleweng oleh pendeta-pendeta. Jadi ada terkandung dalam kitab-kitab mereka tu gambaran Tuhan ni baking. Biasanya orang Yahudi lah, dia buat gambaran Tuhan ni sifat dia baking, kedekut, bakhil, menyesal atas apa dia buat. Sedangkan dalam Quran tidak. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Jadi pokok samuk yang telah membunuh unta Nabi Saleh tu, Allah Ta'ala hukumkan mereka, binasakan kampung mereka tu jadi rata, semua kena. Wala yakhafu uqbaha, Tuhan tidak takut terhadap hukuman yang telah dia jatuhkan. Maknanya tidak ada penyesalan bagi Tuhan. Maknanya Tuhan tidak bimbang risiko. Maknanya kalau satu umat tu Allah SWT binasakan, tak ada masalah bagi dia. Kalau orang kata tak ada bakal lah, dia mutu, biarnya tak ada bakal. Sebab Tuhan boleh lahirkan hak lain pula, boleh cipta makhluk lain pula. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, Tuhan boleh cipta lepas daripada umat yang dibinasa tu, Allah Ta'ala boleh cipta umat lain pula mari ganti. Jadi Tuhan Allah Ta'ala tidak ada penyesalan dalam dia menjatuhkan hukuman terhadap golongan yang engkar derhaka. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu ada menyebut Tuhan ni menyesal, Tuhan ni bimbang. Itu semua adalah benda-benda yang menyalahi akal yang ada dalam kitab-kitab terdahulu dan tidak mungkin ada dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah di sini kata Ibnu Ashur lagi, Al-Quran itu terpelihara
dari mensabitkan dari menyatakan bagi Allah Taala apa yang tidak layak dengan keagungannya. Maka sebab itulah dalam kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah bila mana ada ayat-ayat yang menyatakan Allah Taala istiwa, Allah Taala ada tangan, ada mata, mereka kata kama yaliku bi jalalatihi ta'ala. Allah Taala istiwa di atas arasy, maka ahli tafsir kata istiwa mana tinggi Allah Taala di arasnya itu dengan apa yang layak dengan keagungan, kemuliaannya. Bila sebut tangan, mana tangan yang layak dengan dirinya, dengan zatnya. Maknanya tangan bagi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sabitkan bagi dia tidak serupa dengan makhluk. Dan adanya tangan tadi tidaklah menyatakan bahawa ni Tuhan berjisim, Tuhan menyerupai makhluk, Tuhan berhajat pada tangan, ataupun Tuhan berhajat kepada arasy untuk dia istiwa. Tak ada sifat-sifat lagu tu. Dia kena kata kama yaliku bi jalalatih, sebagaimana yang layak dengan Allah Ta'ala. Itu orang panggil hanya sama pada nama. Hanya sama pada nama. Istiwa ke, tangan ke, mata ke, sama pada nama, hakikat berbeza. Tidak ada pada agama ini taklif yang memberatkan manusia. Mana agama ini yang terkandung dalam Al-Quran tidak ada satu hukum syarak, hukum taklif, maknanya perkara yang wajib ke perkara yang kita dilarang buat ke, tidak ada satu yang luar daripada kemampuan manusia. Tidak ada taklif yang memberatkan manusia. Taklif ni tanggungjawab lah. Mana kita sebagai mukallaf yang terikat dengan hukum-hukum, terikat dengan perintah-perintah, itu taklif. Mana tidak ada sesuatu yang memberatkan manusia. Mana tidak ada kata jangan berkahwin, tak ada. Jangan makan, tak ada. Bila kata jangan makan bila bulan puasa ni, cara Allah SWT sebut mudah je. Kutiba 'alal ladzina min kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, maknanya hanya beberapa hari yang boleh dibilang. Bukan kata kena puasa 6 hari sepanjang tahun. Dah. Beberapa hari saja, ma'dudat. Mana boleh dibilang. Maknanya kita dah lagi nak bilang dengan jari kita berapa hari kita puasa. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata asyharu hakaza wa hakaza wa hakaza. Maknanya bulan ni 29 hari kita boleh bilang dengan jari kita. 10 9. Jadi 29 hari. Maknanya perintah supaya berpuasa tu adalah satu benda yang ringan kepada kita, bukan berat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pilih untuk puasa ni, Allah Ta'ala pilih supaya manusia ni puasa serentak dalam satu masa. Bulan Ramadan, dipilih bulan Ramadan. Bukan kata kamu kena puasa 30 hari dah, atas masing-masing lah. Kamu nak puasa 10 hari bulan Rejab, 10 hari bulan Safar, 10 hari bulan Syaban, ikut kamu. Tidak. Lagu tu bahaya. Sebab apa? Tak ada suasana. Sebab manusia ni secara fitrah ni dia nak kepada suasana. Cuma baru suhu lah ni, tagline. Secara fitrah ni manusia nak kepada suasana daripada dulu lagi. Jadi Allah Ta'ala pilih puasa tu dalam satu bulan, dan pada bulan Ramadan, bulan yang turunkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab suasana bulan Ramadan adalah suasana manusia berada bersama dengan Al-Quran. Dalam keadaan nak pada rahmat Allah Ta'ala, nak pada pahala, nak pada hidayah, maka sesuailah diambil bulan Ramadan itu. Jadi taklif dalam agama ni tidak ada yang memberatkan, malah dalam bentuk yang mudah. Dalam bentuk yang mudah untuk kita buat. Apatah lagi tidak ada sebarang seruan dalam agama ini yang menunjukkan kepada penolakan terhadap kestabilan dan kelurusan peraturan alam. Mana tidak mungkin juga ada dalam agama ni satu penolakan, satu seruan, satu gerakan untuk menafikan benda-benda yang menggugat perjalanan alam. Mana zaman ni kan LGBT tu. LGBT tu. Itu adalah satu seruan
menindakkan fitrah manusia. Maknanya semua tu skru belaka tak boleh. Skru belaka tak boleh, nak belaka tak boleh, dia kena pegu. Skru dengan nak baru jadi kerja. Maknanya dalam kehidupan manusia ni dia jantan bertindak. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Jadi seruan kepada LGBT, manusia tu dia boleh untuk melayani nafsu dia, ikutlah dengan cara lagu mana, depan belakang kok, tak kira sama jenis kok. Itu satu bentuk penyelewengan, penyimpangan daripada fitrah. Dan Islam, Al-Quran tu dengan keras menolak benda-benda lagu ni. Sebab itulah cerita tentang umat Nabi Lut tu berkali-kali Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin ada, maknanya kalau golongan dia kata kita ni ikut fitrah kita, kata dia. Kita suruh kita lelaki, kita ni perempuan pada zahir, tapi fitrah kita suruh lelaki. Sebenarnya tu punah, bukan fitrah. Sebab apa? Sebab dia tidak mungkin ada satu istilah kita sebagai lelaki terperangkap dalam jasad wanita, kita sebagai wanita terperangkap dalam jasad lelaki. Tak ada. Itu dakwaan yang dicipta oleh manusia. Mana orang tu dia nak transgender, dia nak tukar jantina je. Dia kata saya ni nampak je lelaki, tapi hati naluri saya perempuan. Saya terperangkap dalam tubuh seorang lelaki. Itu tipu belaka. Tipu. Sebab apa? Sebab tu hewan ada. Tapi kalau ada jenis cenderung lagu tu, kena siasat latar belakang dia buat apa jadi lagu tu, punca dia buat apa. Dia kalau orang tu lemah lembut, dia lelaki tapi lemah lembut, bukan berarti dia cenderung pada wanita. Tapi masalahnya dia tu dia serang macam perempuan. Dan itu ujian lah pada dia kena faham. Dan dalam masa sama juga kadang-kadang masyarakat tu dia kata pondah, mutina dah. Dalam dia tertekan, dia pun tukar. Itu apa, ketidakadilan masyarakat terhadap orang-orang seperti lagu ni. Jadi dalam agama ni dia tidak ada satu benda yang menafikan ataupun tidak ada satu benda yang boleh merosakkan keteraturan alam ini. Sama ada keteraturan alam tu dari segi biologi tabi'i ataupun perjalanan pentadbiran negara. Macam kata rasuah. Semua kita kata apa tak boleh terima rasuah je, sebab rasuah ni benda mesti. Nak pilih wakil rakyat, nak pilih nak pilih wakil rakyat, nak pilih ni bahagian parti, dah pitih belaka, semua pitih belaka, nak projek pitih. Jadi kita kena terima rasuah tu adalah satu benda yang normal, yang diperlukan oleh masyarakat. Tak ada Quran sekat petal lagi. Petal lagi ayat itulah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta sesama kamu ni dengan cara yang batil, dan kamu hala wa tudlu biha ila al hukam, kamu hala, mana kamu orang-orang kapitalis hala pitih ni kepada kerajaan yang memerintah supaya kamu mendapat hak. Rasuah lah tu. Dengan tu kamu memakai harta manusia dengan cara yang tidak betul, itu adalah dosa. Itu maknanya Quran daripada awal lagi tutup. Sebab bila ada rasuah, maka rosak habis perjalanan negara, perjalanan masyarakat habis. Kadang-kadang rasuah tu masalah buat lokal dah, buat lokal, buat stesen minyak, buat jambatan dah, rasuah belaka. Bagi kipas sejik pun kadang-kadang ada juga. Itu rasuah boleh berlaku. Jadi itu kata Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur dalam tafsir dia At-Tahrir wa Tanwir. Kemudian tajuk berikut ni itu hubungan antara kemukjizatan Al-Quran dengan maqasid Al-Quran. Maknanya Quran ni sudut mukjizat dia dilihat juga pada maqasid dia,
Maqasid tu mah terlambat lah. Tu insya-Allah kita akan bincang pagi esok insya-Allah. Setakat itulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.